Ya, Alif, Kerajaan Sarawak meluluskan dana berjumlah RM33.7 juta untuk projek skim pembesaran kampung SPK di Kampung Jerijih dan Kampung Belawai di daerah Tanjung Manis. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, projek SPK di dua kampung tersebut akan dilaksana menggunakan kaedah baharu dengan kos pembinaan infrastruktur asas seperti kerja penembusan tanah, pembinaan parit, pembinaan jalan akses dan penyambungan bekalan utiliti yang akan dibiayai oleh kerajaan negeri. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan kaedah ini adalah seperti yang telah dibangunkan di kawasan lain seperti di Kemuyang di Sibu. Ongkos nimbok ngikut secara purata kawasan lot dan SB di kini itu RM120,000. Nimbok satu lot, poin 12. Poin 12 kita timbok sama pagi jalan raya utility. Leganya lebih kurang, kosnya RM120,000. Kita tanggung. Kita beli rumah je. Beliau berkata kerajaan negeri turut menyediakan skim bantuan deposit rumah berjumlah RM10,000 untuk pembeli rumah pertama selain penerima lot yang bakal membina rumah di lot tersebut turut layak membuat pinjaman perumahan dari Mutiara Mortgage and Finance dengan kadar faedah 1%. Tegasnya kadar 1% tersebut adalah hanya untuk caj perkhidmatan sahaja. Beliau berucap semasa menghadiri majlis melanggar raya Samah Premier Sarawak di Pantai Belawai. Sementara itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg komit pembangunan infrastruktur eko pelancongan di daerah Tanjung Manis akan terus dibangunkan secara berperingkat bagi membolehkan kawasan seperti Belawai menjadi salah sebuah pusat pelancongan di sepanjang laluan pesisir Sarawak. Beliau menerima baik cadangan pembinaan tebingan baru di pesisir Pantai Belawai yang diusulkan oleh Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talib Saleh. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan turut dicadangkan ialah sebuah tapak bagi motorhome dibina di sekitar kawasan Pantai Belawai yang boleh menjadi tempat persinggahan kepada pemilik motorhome di Sarawak. Datuk Len mencadangkan kira-kira 36 juta. Tetapi saya fikir ini tidak mencukupi. Apa yang perlu kita buat technical study dulu. Kena ada erosion kan. Jadi there must be we call it hydraulic study. Lepas itu kita akan bangunkan kawasan ini dengan infrastruktur. Beliau bercakap pada sidang media selepas menghadiri majlis melanggar raya di Pantai Belawai. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari juga yakin kedatangan pelancong domestik akan meningkat di daerah itu dengan siapnya jalan penghubung dari Sarike ke Tanjung Manis yang sedang dibina selain menjadi lokasi persinggahan oleh pengguna jalan pesisir dari Kuching ke Miri. Justru adalah penting untuk kerajaan menyediakan infrastruktur sesuai selain menggalakkan pembinaan kawasan penginapan oleh penggiat industri pelancongan tempatan. Katanya limpahan ekonomi daripada pembangunan tersebut akan memberi kesan positif terhadap kawasan sekitar termasuk Bintangor dan Sarike. Persembahan Juh bermukun 76 jam yang mahu mencapai The Malaysia Book of Record turut mengundang keluarga dan peminat seni tradisi untuk melihat sendiri persembahan yang sedang berlangsung tanpa henti. Beberapa penonton yang hadir di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching yang ditemui pemberita nyata teruja dengan membawa ahli keluarga terutama anak-anak untuk mengenali aktiviti tradisional tersebut. Bagi Hamid Alid, ini merupakan kali pertama beliau membawa anak-anaknya untuk menyaksikan acara yang bakal melakar sejarah yang sedang berlangsung ini. Manakala bagi peminat dari Lunduk, beliau sanggup memandu lebih 100 km untuk menyaksikan persembahan bermukun ini bersama keluarga. Hanya di pola betul nak. Ya, kami orang ingin nak nangga juga. Macam ni keadaannya di dalam dia. Sebab orang yang memukul orang yang lama nak, orang veteran, jalan kami nak nangga juga. Jarang bahawa orang pergi macam tu, tapi ada macam tu. Jadi kami orang lebih mengenali adat lama orang.
Sementara itu, menurut penerbit program Feruzillah Mohammed, persembahan malam tadi turut mencapai had maksimum penonton 150 orang dan ada yang menonton tayangan dari layar khas yang disediakan di luar auditorium P. Ramlee. Persembahan Johor Bermukun 76 jam tanpa henti bermula pukul 5 petang pada 27 Mei lalu hingga pukul 9 malam esok dijangka mencipta rekod baharu dalam The Malaysia Book of Records yang sebelum ini mencecah 50 jam. Seramai 76 peserta mukun dari seluruh Sarawak termasuk Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan terlibat dalam persembahan kali ini. Program Johor Bermukun 76 jam ke arah melakar The Malaysian Book of Records kini melebihi 40 jam persembahan. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Firdaus Arasi Idris yang kini berada di Auditorium P. Ramlee. Silakan Firdaus. Terima kasih Nosila. Semakin hebat, semakin rancak, itu yang boleh saya gambarkan untuk program Johor Bermukun 76 jam. Satu rekod baru yang hendak disampaikan oleh RTM sendiri, iaitu menerusi program ini untuk The Malaysian Books of Record. Dan bermula semalam, kini telah mencapai 48 jam persembahan tanpa henti yang melibatkan 76 pemukun. Dan saya boleh rangkumkan sama sekali sejak semalam yang telah menerima maklumat positif daripada masyarakat yang juga panggilan telefon yang diterima untuk bersama menghadiahkan atau memberi pantun untuk memeriahkan lagi bermukun selain daripada ketibaan pengunjung-pengunjung yang datang sendiri untuk bermukun bersama dengan peserta. Baik, program seperti ini pastinya memberi cabaran kepada RTM sendiri untuk menganjuran berbanding 50 jam sebelum ini pernah dianjurkan yang melibatkan hanya kucing. Untuk melanjutkan program penjelasan ini, kita bersama dengan Ketua Pengarah Seksyen TV, Encik Zaidi Bujang, yang juga merangkap penyelaras untuk program kali ini. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam, selamat petang Firdaus. Okey, jadi sememangnya sebagaimana ini kan dah 48 jam lah kan. Baki lagi 28 jam ya. Jadi sememangnya banyak cabaran yang telah pun kita tempuhi. Kalau dahulu awal tahun 2000 hanya sekitar 30 lebih pemukun, segendang dan juga pemuzik, tetapi kali ini kita berjaya mengumpulkan 76 pemukun, termasuklah pemantun, segendang dan juga pemuzik. Dan juga sebelum ini hanya ada di Kuching, tetapi kali ini meliputi bahagian pemukun, bahagian dan juga segendang bahagian-bahagian lain, termasuklah Muka, Miri, Bintulu dan juga terdapat pemukun kita, segendang kita dari Labuan dan juga Sabah yang turut serta pada kali ini. Dan kita melihat mereka, gabungan mereka, kolaborasi pemukun segendang ini satu Borneo. Jadi alhamdulillah menampakkan kesatuan, kesepakatan antara mereka untuk menjayakan program ini walaupun 76 jam. Dan satu lagi cabaran yang saya tengok kadang-kadang sedih juga sebab giliran mereka tidak seperti dulu hanya 2 segendang, tetapi kali ini 4 segendang sekaligus berjalan dengan serentak, melibatkan jarak dan juga tempoh yang amat dekat. Jadi katalah pukul 6 mereka membuat persembahan, barangkali besok pukul 4 mereka turut membuat persembahan. Jadi jadual mereka agak padatlah. Jadi tidak heranlah ada tangan-tangan mereka kelihatan luka dan sebagainya. Alhamdulillah kita sempat untuk membeli ubat-ubat untuk menyapu lotion di tangan mereka, dan itu antara lain cabaran yang kita tempuhilah untuk 76 jam tanpa henti untuk Johor Bermukun kali ini. Bagaimana pula dengan komitmen petugas yang terlibat? Komitmen alhamdulillah daripada pihak pengurusan sebenarnya kita tabiklah, khususnya dari pengarah penjaraan kita Encik Nasul Hakim Muhammad lah ya. Sebenarnya beliau mendorong pemangkin untuk kita bergerak dan juga sekaligus menjayakan. Dan di belakang tersebut ialah Ketua Pengarah kita, Datuk Ketua Pengarah kita. Oleh kerana beliau ingin menunjukkan kebudayaan, kesenian, ingin memertabatkan, ingin dipertingkatkan supaya khazanah seni dapat dilihat oleh pelancong-pelancong asing dan sebagainya.
Terima kasih Tuan Cik Zedi. Baik, bagi mereka yang hendak menonton pembukun ini, bolehlah melihat menerusi Facebook RTM Sarawak, di mana saya lihat sebentar tadi jadual untuk pembukun daripada Labuan akan beraksi bermula pukul 7 malam nanti, dan mereka baru saja tiba sebentar tadi untuk bersiap sedia beraksi untuk malam ini. Untuk itu kita kembali bersama Nosila di studio. Silakan. Terima kasih Firdaus. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP akan terus mengadakan sesi libat urus dan mendengar sebarang permasalahan yang dibangkitkan oleh peternak ayam dan telur di negeri ini. Ia bagi mencari kaedah terbaik untuk mengatasi sebarang isu berbangkit. KPDNHEP menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu penting dalam usaha mencapai situasi menang-menang antara para penternak dan pengguna. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi yang turut hadir pada satu mesyuarat bersama Persatuan Penternak Sarawak di Kuching semalam memberitahu ini bagi membincangkan isu berkaitan pengeluaran ayam dan telur ayam, khususnya kos makanan ternakan itu yang terus meningkat. Beliau memberitahu isu tersebut berkemungkinan berlaku selepas skim harga maksimum keluarga Malaysia yang akan berakhir pada 5 Jun depan. Sekian berita dari Sarawak. Saudara, sama-sama kita saksikan program Ju Bermukun 76 jam tanpa henti yang sedang berlangsung di Auditorium P. Ramlee Kuching. Ia juga boleh ditonton menerusi platform media sosial Facebook RTM Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Nur Sila.